Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Dan bersama saya Anissa Roskang, iaitu moderator pada pagi ini untuk forum dalam membincangkan mengenai pengurusan kurikulum di darjah. Sebelum kita berbincangkan dengan lebih lanjut, saya berbesar hati ini memperkenalkan 3 orang panel dan seorang wakil daripada Persatuan Ibu Bapa bersama kita pada pagi ini. Tak lain tak bukan iaitu Prof. Madia Dr. Haidar yang merupakan pensyarah Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Manakala seorang pendidik kita dan juga merupakan guru perlengkapan hadapan murid iaitu Puan Intan. Dan seorang lagi panel iaitu Puan Fatia yang merupakan seorang guru cemerlang kanan kurikulum di SMK Motor City Tanjung Malim. Seterusnya kita bersama juga seorang pengerusi di IDG di Sekolah Kebangsaan Tanjung Malim yang sangat aktif dan sentiasa turut padang iaitu Encik Rijal. Selamat datang Encik Rijal. Okey, baiklah. Kita tahu bahawasanya kurikulum bilik darjah sangat penting sebagai satu program aktiviti yang disusun oleh guru dalam membolehkan murid-murid mencapai objektif yang dirancangkan. Ini selaras dengan matlamat pendidikan yang dilaksanakan sama ada secara berkelompok atau individu di dalam atau di luar sekolah. Okey, baiklah. Prof. Haidar, saya nak tanya berkenaan dengan kurikulum bilik darjah pada masa kini. Apakah yang sebenarnya yang diertikan atau konsep sebenar pengurusan bilik darjah ini? Silakan Prof. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, secara ringkasnya, konsep pengurusan bilik darjah itu sendiri dia mengandungi beberapa aspek. Yang pertama iaitu aspek perancangan, pelaksanaan dan juga penilaian terhadap bahan pengajaran serta pembelajaran dalam bilik darjah. Ia melibatkan strategi untuk menyusun kurikulum yang berkesan, menyesuaikan pengajaran kepada keperluan pelajar dan juga menilai keberkesanan pengajaran dalam matlamat pengajaran. Okey, pengurusan kurikulum bilik darjah juga dia melibatkan penggunaan sumber dan bahan pengajaran yang bersesuaian, pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran serta pengurusan kurikulum bilik darjah juga dia melibatkan penilaian secara berterusan terhadap para pelajar. Terima kasih Prof. Okey. Baiklah Prof, maksudnya konsep dan pendidikan ini sangat penting ya untuk guru-guru terutamanya dalam mendalami apa itu kurikulum bilik darjah yang sebenar dan rencana pembelajaran. Okey. Seterusnya, kita tahu ya pendidikan ini berkait rapat dengan kurikulum bilik darjah dan ini merupakan proses sosial yang dibentuk bagi mendapatkan kerjasama dan hubungan komunikasi yang lebih baik. Proses PDP juga sangat berkesan sekiranya bilik darjah mereka sendiri dalam keadaan yang selesa dan baik. Saya nak bertanyalah kepada Cikgu Intan, pada pandangan Cikgu, sebagai seorang guru perlengkapan hadapan murid ya, apakah yang dimaksudkan dengan hubung kait antara pendidikan dengan pengurusan kurikulum bilik darjah yang sebenar? Silakan Cikgu Intan. Baik, terima kasih moderator. Okey, kita nak cakap pasal hubungan kait tentang pendidikan dan pengurusan kurikulum. Sebenarnya memang betul ya, hubungan antara pendidikan dan pengurusan kurikulum itu sangat erat, sangat dekat lah. Kerana pendidikan ini melibatkan proses penyampaian pengetahuan berketerampilan dan nilai kepada siswa atau pelajar. Dan sedangkan pula pengurusan kurikulum ini adalah melibatkan rancangan, implementasi dan evaluasi kurikulum itu sendiri yang digunakan dalam dan sewaktu proses pendidikan tersebut. Jadi dalam konteks ini, pengelola kurikulum kita lah sebagai guru perlu memastikan bahawa kurikulum itu disusun dengan betul, dengan efektifnya, relevan dengan subjek yang kita mengajar dan terkini, digunakan untuk memenuhi tujuan pendidikan dan keperluan siswa itu sendirilah ataupun pelajar. Jadi pengelolaan kurikulum ini melibatkan pemantauan terhadap perkembangan pendidikan dan sebagai pendidik kita perlulah menjadi kreatif dan bijak untuk melakukan dan menetapkan, merancang kurikulum dengan baik. Jadi kita juga sebagai pendidik kita kena perlu respon lah pada perubahan dalam lingkungan pendidikan ini,
kita kena ikut dengan apa yang KPM telah tetapkan. Dan oleh kerana itu, pendidikan dan pengurusan kurikulum ini sangat melengkapi untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Saya bersetuju dengan pendapat cikgu. Terima kasih cikgu. Bermakna kesemua ini melibatkan proses dan perlu memenuhi objektif pendidikan secara efektif. Okey. Tanpa membuang masa, saya ingin bertanya kepada Puan Fatia, iaitu guru cemerlang kita ya. Baiklah cikgu, kita tahu bahawa kurikulum sekolah penting berdasarkan elemen besar iaitu mata pelajaran dan aktiviti luar dan sebagainya. Manakala kurikulum bilik darjah pula adalah berdasarkan pengajaran guru dalam kelas. Apakah yang cikgu boleh kongsikan berkaitan antara kurikulum kebangsaan, sekolah dan bilik darjah itu sendiri? Silakan cikgu. Okey, terima kasih kepada moderator. Terdapat beberapa hubungan kait antara kurikulum kebangsaan, sekolah dan bilik darjah. Okey, untuk kurikulum kebangsaan, ianya merupakan satu program pendidikan untuk membantu perkembangan murid dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Ianya dilaksanakan pada peringkat negara. Okey, manakala untuk kurikulum sekolah dilaksanakan pada peringkat institusi berpadukan kurikulum kebangsaan dan dilaksanakan pada peringkat sekolah dan institusi. Bagi kurikulum bilik darjah pula dilaksanakan pada bilik darjah menerusi perancangan, pelaksanaan dan juga penilaian pengajaran. Hasrat pendidikan diterjemahkan melalui pengajaran. Terima kasih. Baiklah, sebagai ibu bapa, semestinya banyak perkara yang menjadi tanda-tanya kepada pihak sekolah, guru-guru dan sebagai pengurusi PIBG ya, Encik Rijal. Apakah aduan yang paling kerap diperolehi oleh ibu bapa mengenai proses pembelajaran bilik darjah dan apakah penambahbaikan yang boleh PIBG lakukan? Dipersilakan. Okey, terima kasih Puan Moderator. Aduan yang sering diterima oleh PIBG ialah mengenai sesi pembelajaran yang kurang interaktif. Mungkin guru-guru kurang menggunakan BBM di dalam kelas seperti yang kita tahu. Pelajar ini lebih cenderung untuk belajar melalui aktiviti permainan berbanding buku teks. Ataupun aduan lain termasuklah faktor persekitaran yang kurang kondusif seperti susun atau kedudukan dalam kelas yang kurang efisien. Misalnya kedudukan kelas yang kurang padat dengan bilangan pelajar yang ramai. Hal ini menyebabkan pelajar tidak selesa dan kurang untuk fokus. Jadi saya ada soalan kepada guru, apakah tindakan yang boleh diambil oleh guru untuk mengurangkan permasalahan yang sering terjadi ini? Baik, terima kasih Tuan Pengerusi atas soalan dan jawapan yang anda berikan tadi. Saya faham sebagai Tuan Pengerusi memang banyak aduan yang diterima oleh ibu bapa. Okey, bagi untuk jawapan soalan tadi, masalah pertama, saya sebagai pimpinan sekolah, saya akan memastikan guru di sekolah untuk melaksanakan pelan pembelajaran yang bersepadu. Yang mana mereka haruslah merancang dan melaksanakan pelan pembelajaran itu yang bersepadu dengan menggunakan pelbagai kaedah dan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Jadi kat sini kita akan cuba lihatlah guru-guru bersemangat dan mencuba untuk mempelbagaikan kaedah-kaedah pembelajaran. Okey, next untuk seterusnya, untuk masalah yang seterusnya, masalah infrastruktur kelas yang tak kondusif kan. Okey, untuk soalan yang seterusnya, bagi kelas yang tidak kondusif tu, kita sebagai pihak pengurusan sekolah akan cuba memastikan bilik darjah, setiap bilik darjah di sekolah dilengkapi dengan infrastruktur yang mencukupi. Okay, seperti akses kepada peranti-peranti teknologi, bahan-bahan pembelajaran yang berkualiti dan ruang pembelajaran tu yang kondusif untuk membantu pelajar mempunyai pembelajaran yang baiklah dan aktif dalam kelas. Okay, baiklah, terima kasih diucapkan kepada pengurusi JIBG dan juga cikgu PKM kita atas soalan dan perkongsian yang mereka kongsikan. Okey, baik. Baiklah, apa yang kita faham kurikulum dan kepentingan kurikulum dalam pendidikan? Okey, sebagai guru, apakah peranan guru dalam
dalam pengurusan kurikulum dalam bilik darjah. Boleh jelaskan sikit Cikgu Fatia? Okey, terima kasih kepada Puan Moderator. Okey, sebagai seorang guru berperanan dalam merancang, melaksanakan dan menilai pengajaran dan pembelajaran mengikut struktur kurikulum yang ditetapkan. Okey, semua guru berperanan dan bertanggungjawab terhadap struktur kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Fatia. Okey, selain daripada kita punya peranan, boleh tak Cikgu Intan sebagai PKM berkongsi apakah adakah ada cabaran yang dihadapi oleh guru-guru dalam pengurusan bilik darjah, dan jika ada, bagaimanakah untuk cara Cikgu mengatasi cabaran tersebut? Okey, silakan. Okay, terima kasih Puan Moderator. Soalan itu okay, untuk cabaran ni memang selalu adalah kita buat apa-apa pun mesti ada cabaran. Jadi cabaran utama yang dihadapi oleh guru-guru ni dalam pengurusan kurikulum adalah biasanya kekurangan sumber lah. Kekurangan sumber, tekanan masa dan keperluan untuk menyesuaikan pengajaran dengan kepelbagaian keperluan pelajar. Yelah, masing-masing pelajar ni setengah pelajar perangai dia lain dan dia memerlukan perkara-perkara yang lain. Okay? Jadi itu cabaran yang biasalah yang dialami oleh seorang guru. Jadi untuk mengatasi cabaran ni, kebiasaannya saya akan syorkan kepada guru-guru untuk mencari sokongan daripada rakan sejawat yang lain, iaitu daripada guru-guru yang lain lah. So jadi sebagai guru-guru, kita kena sokong antara satu sama lain, bagi semangat kepada guru-guru yang lain, okay, untuk sentiasa bersemangat untuk menjalankan tugas inilah. Jadi selain daripada itu, kita juga seorang guru kena gunakan sumber-sumber yang ada tu dengan bijak. Jadi kalau katakan ada masalah-masalah dengan komputer, mungkin guru boleh mempertimbangkan dengan guna dulu komputer riba dulu. Okay. Dan seterusnya, seorang guru juga perlulah sentiasa berusaha untuk meningkatkan kemahiran diri sendiri dan kemahiran dalam pengajaran dan pengurusan kurikulum dalam bilik darjah. Okay, baik, itu saja. Terima kasih Cikgu Intan, jawapan yang padat dan penuh pengisian. Okey, baiklah. Sebelum forum kita berakhir, kita pergi ke slot seterusnya, iaitu sesi soalan jawab. Saya buka soalanlah kepada penonton yang ingin bertanyakan soalan. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Puan Moderator dan guru-guru dan yang terlibat. Okey, saya ada satu soalan mengenai teknologi pada masa kini, mengenai gadget. Okey, mengapa ibu bapa perlu menyediakan alat teknologi kepada anak-anak? Dan apakah kepentingannya kepada anak-anak kita pada zaman sekarang? Okey, terima kasih. Okay, baiklah, terima kasih di atas soalan penonton tu. Okey, seterusnya soalan tu saya serahkan kepada Profesor Dr. Malia Dr. Haidar untuk menjawab. Silakan. Okey, terima kasih Puan Moderator. Okey, bagi menjawab soalan yang ditanya, okay, seperti kita tahu, teknologi sekarang ini merupakan sesuatu yang penting untuk anak-anak kita. Keperluan untuk ibu bapa menyediakan alat peranti kepada anak-anak mereka juga bergantung kepada keperluan anak-anak mereka. Okey, dalam konteks sekolah juga, konteks pengajaran dan pembelajaran yang kita tahu sekarang sangat bergantung kepada teknologi, terdapat kesedaran dan kepentingan pelajar untuk memiliki akses kepada alat peranti seperti komputer riba dan yang paling penting sekarang telefon pintar lah, untuk membolehkan mereka mengakses bahan pembelajaran yang disediakan oleh guru secara dalam talian dan meneroka sumber pembelajaran digital dan berkomunikasi dengan pendidik juga rakan sebaya dalam talian. Okey, walau bagaimanapun keperluan ini tidaklah semestinya dipenuhi oleh semua murid. Kita fahamkan setiap murid itu menghadapi pelbagai cabaran, tetapi penting untuk memastikan bahawa setiap pelajar mempunyai akses
yang sama kepada alat peranti yang diperlukan untuk menyokong pembelajaran mereka tanpa mengabaikan faktor kewangan, juga accessibility keluarga mereka. Okay, terima kasih. Terima kasih diucapkan dengan Prof. Madia Dr. Haida. Okey, baiklah. Masa pun sudah menceburai kita. Apa yang boleh saya simpulkan di sini, bahawa penulisan Bilik Gajah ini penting dalam membantu mencipta persekitaran pembelajaran yang teratur di samping memberi peluang untuk interaksi sosial dan serta holistik. Okey, terima kasih diucapkan kepada semua panel kita, pengurusi JIBG dan juga penonton-penonton yang masih segar bersama-sama kita dalam forum ini. Semoga apa yang dibincangkan memberi manfaat kepada semuanya. Saya sudahi dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum.